Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dan juga rakan-rakan sekalian. Kumpulan saya iaitu kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Aifuddin bin Saliman, Andrews bin Andrew, Edna Elvira Di Fredo, Muhammad Hamka bin Nurdin dan juga Nur Ain Najwa binti Muhammad Mustamam. Tajuk untuk tugasan kami ialah perwatakan Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah merupakan Sultan Melaka yang ke-8 dan juga Sultan yang terakhir dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baginda merupakan putera kepada Sultan Alauddin Rayat Shah yang memerintah Melaka sebelum kedatangan Portugis ke Melaka. Pertama, seorang yang pendendam mendendami Srivijaya Diraja, iaitu Raja Singapura. Hatta maka Srivijaya Diraja pun datanglah dari Singapura. Maka Bendahara Paduka Raja pada Srivijaya Diraja, orang kaya yang dipertuanlah amanat marhum akan ganti baginda kerajaan. Maka sahut Srivijaya Diraja, beta tiada mendengar amanat marhum. Setelah didengar Sultan Mahmud Shah kata Srivijaya Diraja itu, maka baginda diam. Pada hati baginda, tiada suka Srivijaya Diraja bertuankan aku. Maka baginda berdendamlah akan Sri Diraja. Kedua, seorang yang mengikut nafsu dan sukakan perempuan. Baginda telah membunuh keluarga Tun Mutahir kerana inginkan Tun Fatimah yang telah pun berkahwin dengan Tun Ali. Maka kata Tuan Suradiraja, "Wah, Tuan Hamzah sudah enak parang oleh Mia Sima. Murkalah kelak yang dipertuan." Seraya katanya kepada Tun Abdul Karim dan Tun Jenal, "Tuan kembalilah titah. Akan ayahanda 4 orang sahaja yang dibuangkan. Adapun Tun Abdul Karim dan Tun Jenal itu adik Tun Fatimah. Selepas itu, maka Tun Suradiraja dan Tun Indera Segara datanglah menghadap ke bawah duli Sultan Mahmud Shah. Persembahkan Tun Hamzah kena parang itu. Maka baginda pun murka akan Mia Sima. Disuruh bunuh akan Tun Hamzah, disuruh ubati kepada tabib, disuruh baginda peliharakan baik-baik. Maka dengan takdir Allah Ta'ala belum datang ajalnya, tiada mati, ialah yang sangat dikasihi baginda, akan tanamkan seperti adat dianugerahi Bendahara Seri Maharaja 4 beranak itu, disuruh baginda. Antara akan Tun Fatimah, isteri Tun Ali itu pun diambil baginda akan isteri. Terlalu sangat dikasihi baginda. Maka segala pusaka Bendahara Seri Maharaja semuanya orang ke dalam. Maka dilihat baginda seperti berita orang itu tiada sungguh. Maka terlalulah menyesal oleh membunuh Bendahara Seri Maharaja tiada dengan periksanya. Ketiga, Sultan yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Baginda mengarahkan pembesar Melaka meminang Puteri Gunung Ledang dan memenuhi syarat yang dikenakan oleh Puteri Gunung Ledang. "Jikalau Raja Melaka hendakkan aku, perbuatkanlah aku jambatan emas 1 dan jambatan perak 1. Dari Melaka datang ke Gunung Ledang itu, akan peminangnya hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata setempayan, air pinang muda setempayan, darah anak raja yang bernama Raja Ahmad itu semangkuk. Jikalau ada demikian, kabullah Tuan Puteri akan kehendak Raja Melaka itu." Setelah sudah ia berkata demikian, lenyaplah ia. Pada suatu riwayat, orang tua yang berkata-kata itulah Puteri Gunung Ledang, merupakan dirinya seperti orang tua. Setelah itu, maka Tun Mamat pun turunlah dari sana, kembali pada Laksmana dan Sang Setia.
Maka segala kata Puteri Gunung Ledang itu semuanya dikatakan pada Laksmana dan Sang Setia. Setelah itu, sekaliannya pun turunlah dari Gunung Ledang, berjalan kembali ke Melaka. Berapa lamanya di jalan sampailah ke Melaka. Maka Laksmana dan Sang Setia dan Tun Mamat pun masuklah menghadap Sultan Mahmud Shah. Segala kata yang didengarnya daripada Puteri Gunung Ledang itu, semuanya dipersembahkannya kepada Sultan Mahmud. Maka titah baginda, semua kehendaknya itu boleh kita adakan. Mengeluarkan darah anak kita itu juga apatah daya, kerana tiada sampai hati kita, walahu alamu bil sawab, wa illahil marji wal ma'ab. Keempat, seorang yang bersifat zalim. Semasa pemerintahan Melaka, baginda melakukan pembunuhan ke atas Tun Ali Sandang. Pembunuhan ini adalah di luar batas kemanusiaan. Telah Tun Ali Sandang sudah setelah sedemikian fikir Tun Isap. Maka Tun Isap pulang ke rumah Tun Dewi, lalu dinaikinya. Maka ditikamnya Tun Ali mati, maka Tun Isap pun turun menghadap Sultan Mahmud. Sudah mati, dibunuh oleh Tun Isap. Maka seriwak raja, maka orang pun gemparlah, mengatakan Tun Ali Sandang kerana Tun Ali Sandang keluarga kepada seriwak raja. Maka anak bendahara paduka raja yang bongsu diberi orang tahu. Seriwak raja pun terlalu marah. Disuruhnya adang Tun Isap, hendak dibunuhnya. Maka oleh Sultan Mahmud akan Tun lepaslah lalu ke Pasai. Setelah datang ke Pasai, Tun Isap tiada isap disuruh baginda berlepas. Maka Tun Isap pun bertiada. Ia menyembah raja yang lain, melainkan Sultan Mahmud mau menyembah Raja Pasai. Kelima, seorang yang bersikap pilih kasih. Baginda amat kasih kepada seriwak raja, Tun Umur, Hang Isa Pantas, dan Hang Husain Cengang. Adapun akan Hang Husain Cengang hendak kawin dengan anak Hang Usud. Selepas sudah nikah, maka nasi hadapan pun dikeluarkan orang. Maka segala orang tua-tua menghadap bersuap-suap itu. Setelah 3 suap, seorang bersuap-suap itu, maka nasi itu pun hendak diangkat orang. Maka dipegang oleh Hang Husain Cengang, katanya, jangan diangkat dahulu, anak tuan hendak sudahlah, hamba lagi hendak makan. Perwatakan Sultan Mahmud Shah yang ke-6 ialah seorang sultan yang bongkar dan angkuh. Sikap ini dapat dilihat melalui tindakan baginda yang mengkehendaki Puteri Gunung Ledang sebagai permaisuri baginda. Hal ini adalah kerana baginda inginkan kelainan daripada raja-raja Melaka yang lain. Maka titah Sultan Mahmud, jikalau kita hendak beristeri sama anak raja, raja yang lain adalah yang kita kehendaki barang yang tiada pada raja-raja yang lain. Itulah yang hendak kita peristeri. Akan sekarang kita menyuruh meminang Puteri Gunung Ledang, Laksmana dan Sang Setia lah kita titahkan. Perwatakan Sultan Mahmud Shah yang ke-7 ialah seorang yang mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ini dapat dilihat apabila baginda mempelajari kitab maklumat dengan Maulana Yusuf. Aratkan Sultan Mahmud hendak pergi mengaji maklumat pada Maulana Yusuf, akan tuan itu telah junun jika layang orang lalu di atas bumbung rumahnya, disuruhnya buangi ali-ali. Setelah dapat, maka disuruhnya koyak layang-layang itu, dipesuk-pesukkan. Katanya, biadab lalu di atas rumahku. Demikianlah kelakuan tuan itu. Maka Sultan Mahmud pun datang bergajah. Banyak orang mengiringkan baginda pergi ke rumah Maulana Yusuf itu. Setelah datang ke pintu pagarnya, kata orang kepada penunggu pintunya, beritahu Maulana Yusuf yang di-Pertuan datang. Selepas hari malam, maka segala hamba disuruh baginda pulang. Setelah sunyi, maka Sultan Mahmud pun pergi dua berbudak. Kitab maklumat itu baginda sendiri membawa dia. Sebagai kesimpulan, perwatakan Sultan Mahmud Shah yang telah dibincangkan membawa impak yang besar kepada Kesultanan Melayu Melaka.
Perwatakan tersebut boleh dijadikan sebagai pengajaran kepada diri sendiri ataupun halayak. Yang baik kita terapkan, yang buruk dijadikan pengajaran.